6,565 kes penceraian direkodkan dalam tempoh 2 tahun di Terengganu. Daripada jumlah itu, 4,132 kes dilapor pada 2020 dan 2,433 kes dicatat tahun lalu. Esko Terengganu Muhammad Nur Hamzah berkata, pihaknya menerima 1,290 aduan tahun lepas berkaitan masalah rumah tangga yang kebanyakannya melibatkan pasangan muda yang baru berkahwin. Daripada jumlah itu, 343 kes melibatkan sikap tidak bertanggungjawab pasangan, sama ada suami atau isteri. Punca penceraian antaranya kurang didikan agama, faktor ekonomi, kurang persefahaman, campur tangan pihak ketiga dan isu kesihatan. Timbang juga kepada kecurangan. Contoh macam kes artis atau dia pengaruh kerja yang lelaki boleh ikut jenisnya overthinking tu buat overthinking. Tak juga perempuan. Okay, soalan pertama saya, adakah hubungan di tempat kerja menyumbang kepada berlakunya curang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, pada saya topik ni memanglah topik yang panas sekarang. So, pribadinya saya berpendapat curang ni dia ada dua benda, pilihan dan peluang. So, kalau kepada soalan tu, di tempat kerja selagi mana ianya satu pilihan you untuk curang dan selagi mana ada peluang bagi you untuk bersosial lebih daripada hak you, sehingga adanya peluang tu dan pilihan tu, maka terjadilah curang. Okey, soalan seterusnya kepada Cik Muhammad Naim. Adakah perangai pasangan memberi impak dalam kesatuan rumah tangga? Okay, terima kasih kepada Cik Syafiqah di atas soalan tersebut. Ya, pada pandangan saya sendiri, perangai pasangan tu sangatlah memberi impak yang besar terhadap sebuah perkahwinan. Okey, kita dapat tengok kalau suami isteri itu ada masalah, sepatutnya masing-masinglah menegur dan membaiki perangai yang pasangan kita itu tak suka. Okey, itulah dipanggilnya sebuah komitmen dalam perkahwinan. Soalan saya kedua, adakah pengaruh media masa ni juga turut menyumbang kepada berlakunya kes curang? Ya, itu salah satu. Hari ini kita ada Facebook, kita ada apa kita sebut? Instagram dan macam-macam. Kalau zaman saya mula-mula kita ada handphone dulu ataupun mula-mula ada komputer dulu, kita panggil messenger. Nah, kejap-kejap tering di meja sana tering suatu pejabat punya tering. Nah, masa tu tengah famous dengan messenger. Nah, lepas tu timbullah handphone yang berbagai color, yang ada color dan sebagainya, ada pula bluetooth dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dunia ini rupa-rupanya setiap musim, setiap perkembangan era tu dia ada ujian sebenarnya. Itu je sebenarnya boleh cakap. Dia ada ujian. Jadi ujian ini dengan sains dan teknologi ini yang mana manusia sedang berkembang makin jauh ni kan. Balik kepada undang-undang tadi lah. Kalau diri seorang tu ada kerohanian dalam diri dia, datanglah dengan apa sekalipun kan. Dia boleh kawal benda tu. Kawal ni maksudnya macam mana? Kalau tersalah sekalipun dia boleh patah balik ke jalan yang lurus tu tadi. Faham tak? Kalau orang hari ni kebanyakan kita tak faham konsep syariat itu. Kalau tahu pun mungkin iman dia rendah mungkin. Ataupun kalau dia tahu pun mungkin dia kata tak apalah, ini dosa kecil je. Siapa dia kata dosa kecil benda ni? Kan? Kalau kita tengok gambar porno tu misalnya, apa hukum dia? Ada hukum. Islam ada hukum. Sampai kena buang negeri sampai tahap tu, jadi perkara-perkara ini kalaulah dia tak tahu tentang undang-undang,
maka dia boleh berlaku pada bila-bila masa dan mudah berlaku benda tu. So Seterusnya soalan saya akan berkaitan dengan kesan curang. Pertama sekali, apakah kesan curang kepada diri individu itu sendiri? Kesan curang ni dia bawa besar impact dia. Satunya kepada diri sendiri dan keduanya kepada orang lain. So kalau kepada diri sendiri, saya tak rasa dia boleh rasa aman. Dia boleh rasa dia terbebas bila dia berlaku curang kepada pasangan dia. Jadi dari segi dia punya keamanan dalam diri itu sendiri, dari segi dia punya diri dia akan efek lah, emosi dia sendiri akan efek dan seterusnya akan efek kepada orang-orang di sekitarnya. Soalan kedua pula, apakah kesan curang kepada kesihatan mental anak-anak? Wow, soalan tu. Kalau pandangan saya lah kan, ini pandangan pribadi saya. Sebenarnya ada pengambil emosi anak-anak. Ya, anak-anak ini betul-betul sebagai tujuan ke bapa yang kita akan kita nak tunjuk depan anak kan. Tapi mungkin kalau anak-anak pun akan rasa down, akan rasa macam mana, kenapa contohnya kenapa ayah aku buatkan anak mak aku jadi contoh lah kan, akan mempengaruhi juga emosi anak-anak akan sedih, anak-anak akan tanya kenapa, mengapa. Itulah memang memberi kesedihan juga kepada anak-anak. Soalan pertama, apakah menurut Peneliti, apakah punca berlakunya kecurangan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menjumpa saya lah. Boleh perkenalkan diri awak dulu tak? Saya kita mulakan perempuan. Saya Nur Istiqomah binti Marsai. Nur Istiqomah. Panggil? Isti. Istiqomah tu maknanya? Saya Okey. Nur Amira, Amir. Amira. Okey, ketua tak maknanya. Okey. So, saya Puan Rosni Muhammad. Puan Rosni Muhammad adalah ketua kaunselor di unit kaunseling lah. Terima kasih kerana sudi menemui saya pada hari ini. Kalau isteri tanya tadi kan, apakah faktor curang? Okey. Lately ni memang banyaklah kita dengar paparan dalam media sosial lah, media massa, elektronik tentang isu curang ni lah. Okey. Isu ini bukan saja berlaku kepada masyarakat awam, tapi semua lah, maksud saya golongan agamawan ke dan sebagainya, meliputi semua. Curang ni dia berlaku hanya ada sebab-sebab tertentu lah di dalam perhubungan perkahwinan suami isteri. Kalau kita letak kadang-kadang faktornya ialah apabila seorang isteri ada sekarang tu, dia tahu suami dia tu ada nak kata berpoligami ke sebagainya, dia pun cari orang lain untuk balas dendam, bukan dia nak kahwin sangat pun. Kalau you boleh buat macam ni, I pun boleh buat macam ni dan sebagainya. Sebenarnya curang ni bila ada masalah dalam perkahwinan, biasanya akan timbullah isu curang. Maknanya dia nak cari perhatian, tak dapat perhatian daripada pihak, contohnya pihak suami tak dapat perhatian daripada isteri, dia akan cari orang lain. Kalau dia cari dalam konteks poligami, cari yang betul, tak panggil curang. Curang ni bila ada unsur-unsur perkhianatan lah, tak jujur, tak berterus terang dan sebagainya, kita panggil curang. Kalau dalam istilah nak poligami, dia beritahu isteri dia, ayah, saya nak tambah lagi satu sebab saya rasa
cuba korang bagi tahu korang punya progress untuk bahagian-bahagian korang. Apakah kesan curang kepada imej keluarga atau kerjaya di masyarakat? Imej dia curang, memang imej buruk. Kesan buruk, dia akan buruk reputasi kita sebagai orang Islam sendiri. Macam mana Islam ni mengajar umat Islamnya supaya berlaku adil dalam keluarga, supaya treat ahli keluarga tu dengan baik. So macam mana you tak buat apa sebagaimana Islam ajar, you terlibat dengan curang. So di situlah kiranya memberi kesan dan imej yang tak baik kepada keluarga Islam dalam perspektif. Okey, itu saja soalan daripada kami. Okey. Terima kasih Megan kerana sudi menjawab pengalaman kami. Sama-sama. Soalan kami, adakah sikap pasangan memberi kesan dalam kestabilan rumah tangga? Sikap ni adalah kita punya sikap ni ialah akhlak lah. Kita cakap sikap, tabiat. Kalau contohnya sikap ni tingkah laku kita, perangai, akhlak, biasanya sikap ni akan lahir dia datang daripada hati lah tak? Bila hati itu baik akan terpancar lah akhlak dia baik. So kalau katakan sikap pasangan yang panas barang, sikap pasangan yang cemburu, sikap pasangan yang tidak bertanggungjawab, jadi akan menyebabkan pasangan satu lagi memendam rasa. Betul tak? Akan menyebabkan pasangan satu lagi itu memberontak dan sebagainya. Kalau contohnya lelaki, kalau dia terlalu panas barang, suami isteri akhirnya rasa tak seronok, rasa tak happy dalam perkahwinan. Jadi mungkin dia akan cari, kalau dia beriman, dia akan jumpa orang yang baiklah untuk tanya pandangan. Tapi kalau dia kurang iman dan sebagainya, dia luah dekat orang lain, akhirnya dia masuk pula kata skandal dan sebagainya. Sebab dia tak ada orang faham dia bercerita, bila orang ni masuk jalan dia kata terus curang. Ada juga ya. Jadi memang sikap pasangan ni beri kesan pada kestabilan rumah tangga. Kalau sikap pasangan tu orang kata positif, bagus dan sebagainya, biasanya dia mudah berbincang dengan pasangan. Ada masalah apa, kenapa merajuk, contohnya dia akan berkomunikasi berkesan. Kalau sikap pasangan tu negatif, so bila perbincangan tu tak dapat dilakukan, jadi selalu akan ada syikak ataupun pergaduhan. Bila ada pergaduhan dalam rumah tangga, suami tak suka lah balik rumah, isteri pun tak suka juga balik rumah. Orang jadi keluarga tu tak happy. Suami dengan isteri tu tak suka bertembung, tak suka menghabiskan masa di rumah. Suami akan cari dia pasal nak lepak kat luar, isteri akan cari dia pasal tak nak melayani suami dan sebagainya, kerana sikap pasangan tersebut. Macam saya kata tadi, pandai barang ke. Sebaliknya jika sikap penyayang, sikap take care, sikap gentleman, sikap kata bertanggungjawab, ambil hati, cuba memahami pasangan ada, maka biasanya pasangan satu lagi tu akan rasa difahami lah. Dia tak naklah kata curang sebab dia rasa pasangan itu memahami dia lah. Memang saya nak kabar sini memang memberi kesan. Sebab tu kita kalau yang barang-barang tu kena memang hati-hati sikit. Kalau boleh ubah-ubah, sebab orang perempuan ni dia lembut sikit kan. Tapi kalau dapat pasangan barang selalu pukul, memang tak tahan lah. Kadang-kadang dia boleh lari lah, sebab mak ayah dia pun tak pernah pukul. Satu nyamuk pun tak pernah hinggap kat muka dia lah, sebab mak ayah dijaga. Tapi bila dapat ke pasangan-pasangan yang negatif, dia tendang, dia gelajang ada, kita tengok kan dalam dia ni banyak video upload, tarik rambut lah, hantuk kepala dan sebagainya. Sebab dia akan bagi pula kesan kepada anak-anak.